Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah bentangkan tanggungjawab ini kepada langit dan juga bumi. Kami bentangkan juga tanggungjawab ini kepada bukit bukau dan gunung ganang. Semua tak sanggup untuk memikul tanggungjawab Islam ini. Wa hamalahal insan, lalu dipikulkan Islam ini kepada manusia. Innahu kana zaluman jahula. Tapi sayangnya manusia ni ada dua sikap yang menebal dalam mereka tersebut, iaitu mereka zaluman, sentiasa melakukan kezaliman, jahula, dan membiarkan diri mereka dalam keadaan jahil. Surah Al-Ahzab, ayat yang hujung daripada surah Al-Ahzab tersebut. Yang dihormati pengurusi, nazir, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, tuan rumah, tuan kedai, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat pertemuan yang kita diketemukan di tempat yang baik ini. Syukurnya kerana Allah panjangkan umur kita, sehingga kan kita diberi peluang oleh Allah untuk kita masih lagi duduk dalam majlis-majlis sebegini. Di saat mana orang lain susah untuk hadir di majlis sebegini. Dan lebih teruk lagi, yang menghalang terus majlis sebegini. Tapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk kita duduk, dan kita duduk seketika bagi menjadikan bekalan untuk perjalanan hidup kita masa yang akan datang nanti. Tuan-tuan, tiap-tiap hari Jumaat kita sentiasa dengar ayat Al-Quran Karim yang dipesan oleh khatib. Khatib akan sebut watazawwadu, berbekallah dalam hidup ini. Setiap kali hari Jumaat, khatib akan ingatkan kita berbekal dalam hidup ini. Rasulullah pun pesan pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat, bila kamu berjalan satu jalan, kamu nampak berjumpa dengan taman pada taman-taman syurga, fartak biha, kamu ambillah kesempatan untuk duduk di taman-taman syurga itu. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, katanya sahabat-sahabat, ada ke atas dunia ni taman pada taman-taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah jawab terus, majalisil ilm, Rasulullah sebut. Majlis ilmu, katanya Rasulullah. Majlis ilmu itu taman pada taman-taman syurga. Kamu jangan terlepas untuk kamu ambil peluang untuk di majlis ilmu itu. Suatulah para alim ulama, dia sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah bertamu dalam majlis ilmu di dunia ini untuk menjadi tetamu kepada Allah, maka jangan mereka bermimpi untuk mereka menjadi tetamu pada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita ni dalam sibuk-sibuk kita dan banyak tugasan harian kita, kita datang juga
duduk sekejap untuk kita menambahkan lagi bekalan dalam hidup kita. Kerana kita yakin bahawa hidup kita ini tak terhenti dengan dunia saja, tidak. Sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga pula. Alam ketiga dipanggil alam barzakh. Kita pernah hidup di alam yang pertama sebelum daripada ini. Alam pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam ini saya yakin tak ada seorang pun di kalangan orang Teluk Intan ni sebut, saya tak keluar daripada perut ibu, Ustaz. Habis itu kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung, Ustaz. Saya tak keluar daripada buluh betung, saya keluar daripada buah labu. Tak ada dah orang sebut demikian. Semua di kalangan kita ni sebut, kita ni pernah hidup di alam yang pertama dipanggil alam kandungan ibu. Lepas pada kita hidup di alam kandungan ibu, kita hidup di alam yang kedua baru. Sekarang ni dipanggil alam yang kedua. Alam kedua ni dipanggil alam fana, alam yang hancur. Allah sebut, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam yang kedua ni, kita hidup lagi sekejap lagi di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Di kalangan kita ni sedang beratur untuk sampai pada alam yang ketiga, dipanggil alam barzakh. Kemudian lepas pada kita hidup di alam yang ketiga, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan kita bangun balik di alam itu. Semua di kalangan kita akan bangun. Kita sibuk tanya, man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Lalu kita dengar jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang sifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul yang telah menjanjikan janji yang telah disebut kita akan bangkitkan balik ini semua. Ini dalam surah Yasin kan, ayat ini. Ayat yang Allah cerita tentang bangun kita di padang mahsyar Allah. Ke tak jumpa ayat ni? Sah tak baca Yasin dipanggil macam. Kemudian lepas pada kita hidup di alam yang keempat, berakhirkah perjalanan hidup? Belum lagi. Bangun di padang mahsyar, malaikat mula turun. Malaikat kepung manusia dan juga jin. Sebanyak disebut dalam hadis Rasulullah sebut 11 sah malaikat Allah yang akan kepung manusia dan juga jin. Jin dan juga manusia mula dikepung. Waktu mana kepung je, malaikat mula cabar jin dan juga manusia. Ya mahsyarul jin wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa dia nak lari sekarang, cuba dilari sekarang. Allah cabar, cuba lari. Atas dunia dahulu bukan main lagi kami. Kalau orang ajak, jom kita pergi dengan ceramah malam ni, kita boleh buat 1001 alasan. Malam ni tak boleh dengar lah. Kenapa tak boleh dengar? Malam ni ada pasar malam lah dia sebut. Kita sebut demikian. Orang ajak, jom kita pergi dengan kuliah malam ni, jom kita pergi baca Quran. Kita boleh jawab, malam ni ada tetamu datang lah. Banyak hala kita di atas dunia ini. Tapi bila sampai di padang mahsyar, Allah cabar, cuba kamu buat alasan sekali, lari sekarang. Fanfudhu, Allah cabar, lari, aku nak tengok kamu lari. La tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lari di padang mahsyar Allah kecuali orang yang dilepaskan oleh para malaikat Allah untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita panjang tentang perjalanan kita bila kita bangun di padang mahsyar Allah nanti. Berakhirkah perjalanan kita dengan padang mahsyar? Belum lagi. Kena hidup lagi di alam yang kelima, yang terakhir dalam perjalanan hidup kita. Alam kelima dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sampai pada alam syurga dan alam neraka, Allah sebut terus, khalidina fiha abada.
kekallah kamu sampai bila-bila. Kekallah dalam hidup kamu. Sebut syurga, Allah sebut khalidina fiha abada, kekal dalam syurga sampai bila-bila. Sebut neraka sama juga, Allah sebut khalidina fiha abada, kekal juga dalam neraka sampai bila-bila. Menandakan apa dia? Menandakan tak ada lagi alam lepas pada tersebut untuk kita nak perlu kejar dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, kalau para hadirin sekalian boleh nampak yang ni, nampak urutan perjalanan hidup kita ni, sebenarnya hidup kita ni bukan di sini, tetapi hidup kita yang sebenar di sana, dipanggil. Lalu kita akan baru kita nampak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam pada kita. Dapat Islam dalam hidup kita ini, kita pun rasa mulia terus. Alhamdulillah, aku dapat Islam dalam hidup aku. Apabila kita dapat Islam sahaja yang mengajar perjalanan hidup ini kena sampai ke syurga dan juga berakhir dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Agama lain semua terawak-awak, tak boleh nak cerita bagaimana perjalanan hidup kita. Datanglah agama yang sebut nama agama apa-apa, mereka tak boleh sebut urutan perjalanan kita ni. Lepas pada hidup di dunia, kita hidup lagi di alam barzakh. Hidup lagi, sampailah kita hidup di dalam syurga ataupun neraka. Nak sebutnya gambaran, bila demikian, Rasulullah ajar pada kita. Bila kamu jadi orang Islam, kamu kena jadi orang yang cerdik. Kamu jangan jadi orang Islam yang buat zalim pada diri sendiri, jangan. Jangan kamu jadi orang Islam yang munafik, jangan. Jangan kamu jadi orang Islam yang menyokong orang kafir, jangan. Bila kamu orang Islam, kamu kena tahu terus, kamu mesti jadi orang cerdik. Cerdik ni macam mana Rasulullah sebut? Orang cerdik di kalangan kita ni bukan orang yang ada PhD banyak tak. Orang yang cerdik di kalangan kita ni bukan orang yang rumah dia besar tidak. Rasulullah mula ajar pada kita, ya, orang cerdik di kalangan kita ni siapa? Kita kena letak dalam setiap benak kita ni orang cerdik di kalangan kita. Rasulullah sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang mempersiapkan diri dia ni sendiri untuk saat mana dia menghadap depan Allah nanti, bila dia mula masuk dalam kubur nanti. Ni secerdik-cerdik manusia. Orang yang cerdik, hidup dia sentiasa fikir macam mana aku malam pertama di barzakh, macam mana aku saat mana aku diletakkan jenazah aku seorang-seorang dalam kubur. Cuba bayang macam mana diri kita saat mana kiri, kanan, belakang, depan kita ni dengan tanah. Bau tanah depan muka kita. Amalan apa yang boleh tolong kita saat itu? Benda apa yang boleh membantu kita menjadikan kubur kita luas? Lalu kita ni berusaha untuk dapatkan ketenangan dan kesenangan kita lepas pada kita masuk dalam kubur nanti. Ni orang yang paling cerdik. Rasulullah sebut man dana nafsah, dia siapkan diri dia setiap hari, setiap masa, selagi mana dia menyawa, dia fikir aku ni bila masuk kubur nanti, kubur aku ni jadi syurga ke, kubur aku jadi kawah neraka. Ni hidup orang mukmin. Orang mukmin ni sentiasa tiap-tiap hari dia memikirkan demikian masa dia, dan kemudian dia buat amalan. Wa amila lima ba'dal maut. Dia pun buat amalan untuk dia bagaimana lepas pada dia mati nanti. Orang bodoh siapa? Orang bodoh. Rasulullah sebut terus wal ajis, dan orang bodoh di kalangan manusia ni. Siapa orang bodoh di kalangan kita? Rasulullah sebut man ittaba'a hawahu, orang yang melayan hawa nafsu dia. Dia ikut je hawa nafsu dia, layan je hawa nafsu dia. Orang tanya pada dia, tak sembahyang ke? Tak. Kenapa tak sembahyang? Aku penat. Engkau ni Islam ke kafir? Dia pun jawab balik, engkau jangan sebut-sebut kafir-kafir ni. Aku ni Islam tau. Habis tu yang engkau tak sembahyang ni kenapa? Dia kata aku penat kan. Habis tu kamu tak takut neraka ke? Dia jawab takut. Siapa kata tak takut? Habis tu kamu nak jawab apa dia depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab. Inilah sebodoh-bodoh manusia.
Yang hidup melayan hawa nafsu. Layan hawa nafsu. Duduk depan televisyen. Orang azan tak datang sembahyang. Orang belajar, dia tak menuntut ilmu. Layan hawa nafsu dia. Duduk je depan TV. Bukan buat apa pun. Tengok cerita kartun je. Tengok Tom and Jerry depan. Habis masa dia. Orang tanya dia, kamu tunggu kat rumah tak datang masjid ni kenapa? Dia kata, aku penat dah. Dia sebut, aku tak boleh pergi jalan. Tak boleh nak pergi masjid sekarang. Habis kamu kerja apa sekarang? Aku RTM je sekarang. RTM? Apa dia RTM? Dia jawab, rehat tunggu mati. Dia jawab. Senang je dia demikian. Dia tak rasa yang dia kena bersiap untuk dia nak menghadap di hadapan Allah. Tuan-tuan bayang, untuk apa kita rumah kita besar, kereta kita mewah, jabatan kita hebat. Bila masuk kubur, masuk neraka terus kita. Tak ada manfaat langsung dalam hidup. Cuba fikir logik sikit dalam hidup kita. Untuk apa kita anak-anak semua masuk universiti? Kemudian kita pula kerjaya kita hebat, bagus. Orang pula hormat kita. Kemudian kita pula mempunyai nama di kalangan masyarakat. Bila kita masuk dalam kubur, masuk neraka terus kita. Cerdik apa orang yang jadi demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah mula ajar. Bila kamu nak suruh jadi cerdik dalam hidup kamu, kamu kena bersiap dalam hidup kamu. Bersiap untuk apa dia? Bersiap untuk pastikan diri kamu jangan terjerat dengan dunia. Dan kamu kena pastikan diri kamu, bila kamu mati, kamu boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baru orang cerdik dalam hidup. Jangan terperangkap dengan dunia. Bila sebut perangkap dengan dunia ni, Allah nak suruh kita jangan terperangkap dengan dunia. Allah bagi pada kita Islam. Allah pilih orang. Tak semua orang dapat Islam. Tidak. Dalam hidup ni, kita kena ingat, orang-orang terpilih saja yang Allah bagi Islam. Bukan semua orang dapat Islam. Orang yang tertentu Allah bagi Islam. Nikmat ni dipanggil nikmat yang terpilih. Diberi Islam ini sendiri. Dah nak diberi Islam, Allah tambah lagi keimanan, keyakinan dalam jiwa kita. Nikmat bila kita dapat demikian. Bila kita diberi Islam, satu tanggungjawab yang kita kena pikul dalam hidup kita. Pikul, bagaimana kita pikul? Start daripada kita mukallaf. Start daripada mukallaf ni, sampailah kita mati, kita sedang memikul Islam. Tuan-tuan kena ingat, jangan ingat Islam ni dipikul hanya untuk ustaz. Islam ni hanya dipikul oleh orang-orang tertentu saja, tidak. Islam ni, setiap mereka yang mengucap dua kalimah syahadah, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pikul Islam. Bila kita pikul Islam, kita kena ingat terus, kita akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang banyak. Bila sebut saja pikul Islam, kamu kena diuji oleh Allah. Allah tak biarkan orang yang memikul Islam tidak diuji. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui makna. Adakah manusia menyangka kami akan biarkan mereka menyebut kami telah beriman pada Allah, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Allah mula sebut, bila kamu pikul Islam, kamu akan diuji oleh Allah. Ujian apa? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kamu. Bila kena uji, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah tahu siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan siapa yang dusta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya, kenapa kita kena ujian ustaz? Kerana Allah nak naikkan darjah kita di sisi. Bila tanya lagi, kenapa Allah jadikan ujian pada kita? Nak tengok siapa yang benar-benar beriman pada Allah. Yang betul tak? Sekadar sebut pada mulut, ramai orang boleh sebut. Tapi bila sampai pelaksanaan, tak boleh nak buat. Kenapa tak boleh buat? Kerana mereka dalam keadaan munafik dalam hidup mereka tersebut. Mulut sebut, ya, saya nak ikut Islam. Tapi bila sampai satu peringkat, kita kata, jom kita laksanakan Islam. Oh, tak boleh. Kalau kita buat juga, kita kembali zaman unta dipanggil. Yang ni nak sebut, Allah jadikan ujian. Dalam sejarah ujian ini, saya nak sebut sikit kepada tuan-tuan, nak kaitkan dengan tajuk yang kita bincangkan ini.
Dalam sejarah ujian ini, bukan kita orang yang kena uji saja, tidak. Tapi bahkan umat-umat sebelum daripada ini diuji. Siapa yang diuji benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang besar dalam hidup ini? Antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa idh tada Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun. Sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian-ujian yang besar. Semua ujian-ujian itu berjaya dilalui oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS diuji semenjak daripada kecil. Ujian daripada kecil apa dia? Ayah dia. Kena dengan ayah. Ujian waktu mana kecil tu, ayah ni yang buat berhala. Tuan-tuan bayang, ujian ayah yang buat berhala. Kemudian suruh Nabi Ibrahim jual berhala tersebut. Pikul Nabi Ibrahim sebesalah nak jual macam mana? Keliling kampung, bagi tahu pada orang kampung, wahai orang kampung, datanglah beli berhala yang pekak kalau kamu pekak, kata Nabi Ibrahim. Wahai orang kampung, datang beli berhala yang buta kalau kamu buta. Wahai orang kampung, mari beli berhala yang bodoh kalau kamu bodoh. Jalan tiap-tiap hari keliling kampung, bagi tahu penduduk kampung, mari beli berhala yang ayah aku buat. Kalau kamu nak beli, tanda-tanda bila kamu beli berhala ni, memang kamu pekak dan bodoh daripada dia. Ayah dia bila balik saja, ayah Nabi Ibrahim AS tanya pada Nabi Ibrahim, berapa yang laku Ibrahim? Nabi Ibrahim suruh, tak ada satu pun yang laku apa. Kenapa tak laku? Orang kampung kita semua cerdik-cerdik. Tak ada seorang pun yang nak beli berhala yang pekak dan bodoh. Sebab begitu, ayah Nabi Ibrahim sebab apa dia? Ibrahim, kalau kamu meniaga macam ni, sampai bila-bila lah tak laku. Kamu ambil MC lah Ibrahim. Kamu tak payah meniaga lah, penat aku. Katanya ayah dia tutup. Bila tak meniaga, diuji dengan ujian pemerintah Namrud pula. Namrud, ujian dalam hidup Nabi Ibrahim AS. Namrud, kerja Namrud apa dia? Suruh orang sembah patung-patung dan juga sembah Namrud ini. Nabi Ibrahim rasa ni ujian yang besar. Nak buat macam mana? Hancurkan berhala itu. Nabi Ibrahim buat. Saya cerita ni nak suruh para hanis sekarang cerita balik pada anak masing-masing. Jangan sekadar dengar je, jangan. Balik nanti cerita. Sebut pada keluarga kita. Bagaimana Islam, bila kita sebut Islam, kita akan diuji dengan ujian-ujian yang banyak. Bila kita kena ujian, kita kena ingat. Dengan ujian inilah mendekatkan lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kena ujian, lalu kita kena buat pengorbanan. Tuan-tuan kena uji sikit ni, tuan-tuan kena korban datang tempat ni. Kalau tidak, tak datang lagi tempat ni. Duduk kat masjid sana lah. Allah jadikan ujian. Bila ujian, kita gerak. Positif dalam hidup kita. Ujian dalam hidup ni, Nabi Ibrahim diuji dengan Namrud. Namrud ni sembah berhala. Besar pula tu berhala. Berhala yang keliling kawasan dalam biara tersebut. Lalu Nabi Ibrahim AS hancurkan berhala-berhala tersebut. Tinggal satu je berhala yang besar. Dia letakkan kapak di berhala yang besar itu. Bila letak kapak di berhala yang besar ini, esok hari bila masuk saja dalam biara tersebut, tengok-tengok semua hancur. Yang kecil-kecil hancur, habis tinggal yang besar seekor je yang tak hancur. Lalu bila tanya saja, siapa yang buat kerja ni? Orang ramai sebut tak ada orang lain lagi. Ni mesti budak Ibrahim lah tu. Budak Ibrahim ni pelik. Dia lawan dalam sejarah masyarakat kampung dia ni, ajar tentang jangan sembah berhala, sembah Allah dalam hidup ini. Lalu ditangkap Nabi Ibrahim. Tangkap Nabi Ibrahim AS. Saya nak sebut pada tuan-tuan. Lalu tanya pada Nabi Ibrahim, kamu ke yang hancurkan berhala ni? Nabi Ibrahim jawab, tak tahu. Nabi Ibrahim jawab, tak tahu. Habis itu semua orang tuduh kami. Nabi Ibrahim kata, cuba cek betul-betul. Betulkah aku yang buat? Macam mana kami nak cek? Hanya berhala yang besar telah kapak dengan dia. Kapak dengan dia. Tentu dia tahu siapa yang hancurkan. Ini cerdik Nabi Ibrahim AS. Yang Islam ni, dia mesti jadi orang cerdik.
Bila duduk dalam Islam, jangan kita diperbodohkan. Jangan. Nabi Ibrahim AS diajar awal-awal lagi. Biar kita jadi cerdik, tanya berhala. Lalu mereka jawab, nak tanya macam mana berhala yang tak boleh bercakap, yang tak tahu apa-apa, yang tak nampak apa-apa. Nabi Ibrahim tanya balik, habis tu yang kamu sembah dia buat apa? Yang kamu sembah dia tu buat apa? Hujah, lawan dengan hujah, tak boleh jawab. Tengok Islam ni. Islam diajar bagaimana Nabi Ibrahim AS diuji dengan ujian demikian. Bila sebut saja begitu, guna kuasa terus. Tak boleh biarkan Ibrahim ni, tak boleh. Kalau biarkan Nabi Ibrahim ini dia buat demikian, lagi ramai terpengaruh dengan dia. Kita kena bakar Ibrahim ini. Bakar Nabi Ibrahim AS. Kumpul kayu. Kalau tuan-tuan ada masa, saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rezeki, ada masa, tuan-tuan pergi ke Sani Urfa di Turki sekarang ni. Sani Urfa di Turki. Kalau ada rezeki dah, tuan-tuan dah pergi dah ke Mekah, dah pergi dah Madinah, pergi, ada rezeki, kumpul duit sikit, jumpa, ajak ustaz-ustaz, jom ustaz kita pergi ke Turki. Di Turki tu ada satu tempat dia panggil Sani Urfa. Sani Urfa tu naik kapal terbang lagi daripada Istanbul, lebih kurang sejam lagi sampai di Sani Urfa. Ada tiang besar yang tempat bakar Nabi Ibrahim AS. Ada lagi sampai hari ini. Saya pergi dalam 2 tahun yang sudah, saya pergi tengok tiang tu tinggi atas bukit. Nak bakar Nabi Ibrahim ni, kumpul kayu ni setinggi mana? 3 tingkat bangunan. Nak sebutnya geramnya dengan Nabi Ibrahim AS. Bakar Nabi Ibrahim, campak Nabi Ibrahim tu guna manjani itu plastik dia, tak boleh dekat dengan api tu, besar sangat. Ambil Nabi Ibrahim tu campak dalam api. Allah dia tunjuk mukjizat Nabi Ibrahim AS. Allah nak sebut pada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu ni bardan, sejuk, wa salaman, dan selamat pada Ibrahim AS. Bakar tu sampai bakar sampai api itu padam. Tengok Nabi Ibrahim ada lagi. Nabi Ibrahim keluar elok itu. Nak sebut ni gambaran bagaimana kena ujian ini. Nabi Ibrahim ni diuji, kemudian dihalau keluar daripada bumi Palestin. Daripada Sani Urfa tu dihalau daripada bumi Palestin ni sendiri. Bergerak pada bumi Palestin Nabi Ibrahim AS. Bila begitu diuji dengan ujian kekeluargaan, tak dapat anak. Ujian kahwin, tak dapat zuriat. Siapa yang kahwin tak dapat zuriat, cuba belajar dengan Nabi Ibrahim AS. Kemudian dalam keadaan demikian, dah tua. Doa pada Allah. Tiba-tiba turun ayat Quran Karim. Malaikat Jibril bagi tahu, wahai Ibrahim, kamu akan dapat anak. Bila sebut dapat anak tu, tergamam Nabi Ibrahim. Macam mana aku dapat anak? Aku ni orang panggil rajulun ajus, lelaki yang tak ada kekuatan. Puas makan tongkat Ali, tongkat Musa tak menjadi dia panggil. Tiba-tiba dapat anak. Pelik ni. Tak nak, katanya malaikat Jibril, Allah ni iza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Nak ajar keyakinan dalam hidup. Nak suruh hidup ni bergantung dengan Allah. Jangan bergantung dengan kudrat kamu, jangan. Hidup ini, bila kamu sebut kamu Islam, mulut kamu jangan berhenti. Sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan putus asa. Istilah bila kita sebut Islam, kamu kena lakukan pengorbanan. Bila kamu lakukan pengorbanan, kamu jangan putus asa dalam kamu melakukan korban ini. Jangan kamu cepat nak kecewa dalam hidup kamu. Orang Islam, orang yang sentiasa hidup dalam keadaan berpositif, sentiasa nampak ada kebaikan yang disediakan oleh Allah. Nabi Ibrahim dapat anak. Bila dapat anak, Allah jadikan lagi ujian dengan anak. Ujian dengan anak apa dia? Bawa Sarah, bawa Hajar. Kemudian bawa Hajar, Allah arahkan Hajar ini dibawa bersama dengan Ismail. Bawa
Nak pergi ke mana? Jalan saja, tak tahu nak ke mana lagi. Keluar daripada bumi Palestin. Keluar daripada bumi Palestin, jalan. Anak yang sekecil itu dukung bawa sampai-sampai di wadin ghairi zi zar'i, satu lembah yang tak ada tanaman-tanaman. Turun perintah, berhenti setakat. Duduk sini. Bila sebut saja duduk kat situ saja, sebut duduk kat situ, berhenti sekejap saja, datang arahan daripada Allah, tinggalkan isteri kamu Hajar dan anak kamu tersebut di tempat itu, dan kamu kembali balik ke bumi Palestin. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kena pada kita tak mungkin salah. Kita ni kan tinggal, orang rumah tinggal dekat pasar je. Tertinggal, bukan sengaja tertinggal. Tertinggal dekat pasar, balik-balik kita seorang balik. Memang hari tu makan kat luar lah kita. Nak sebut je kalau tertinggal. Ni bukan tertinggal, memang sengaja kena tinggal. Bayangkan waktu mana Allah arahkan suruh tinggal tu, Nabi Ibrahim jalan tinggal Hajar ni. Hajar ni pauk di kaki Nabi Ibrahim. Pegang, nangis. Nabi Ibrahim AS pegang kepala isteri dia. Hajar, ni perintah Allah. Ni perintah Allah. Hajar lepas tangan. Lepas tangan tu, Nabi Ibrahim gerak lagi, disebut dalam kitabnya. Tekan lagi kali yang kedua. Nangis, jangan bang. Tinggal cuba tengok ni. Batu dia semua. Tak ada apa. Anak kecil nak tinggal sama. Nak tinggal sekali. Nabi Ibrahim sebut, Hajar, ni perintah Allah. Ni perintah Allah. Bila sebut nama perintah Allah, kamu dengar lah. Kamu dengar. Perintah Allah. Tak ada jawapan. Nak jawab apa lagi? Nak sebut ni perintah Allah. Kali yang kedua lepas, tekam kali yang tiga. Kali yang tiga tu, rentak kaki. Berjalan tinggalkan Hajar alaihissalam dalam keadaan bersama dengan anak Ismail alaihissalam. Tinggal Hajar. Yang ni yang disebut, kalau kita nak jadi seorang bapa, jadi bagaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau jadi seorang isteri, jadilah bagaikan Hajar alaihissalam. Kalau jadi anak bagaikan Nabi Ismail alaihissalam. Tinggal jadilah apa yang terjadi. Sampai peringkat keluar air. Hajar alaihissalam waktu mana tertinggal pada suami anak, menangis pula. Nabi Ismail menangis, bergerak di antara Safa dan juga Marwah, berlari dengan air dekat Marwah. Lari daripada Safa ni, Nabi Ibrahim bekerja lari anak sampai di Marwah. Sampai di Marwah, dengan lagi air dekat Safa pula. Lari berkejaran ke Safa 7 kali. 7. Dalam keadaan sampai demikian, tengok di kaki Nabi Ismail alaihissalam terkeluar air lah. Ini cerita yang tuan-tuan kena sebut di saat bulan-bulan seperti ini. Cerita pada anak masing-masing. Jangan banyak cerita uping dengan iping ni, jangan banyak cerita benda-benda demikian. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila demikian, Nabi Ismail alaihissalam dah hafal sikit. Falamma balagha, bila dah umur akhir balik, datang mimpi. Dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam, 3 malam turut-turut mimpi sembelihan Nabi Ismail alaihissalam di bumi Palestin. Datang bergerak sampai di Mekah, jumpa dengan Nabi Ismail jauh-jauh daripada pasangan hidup. Pergi duduk jauh sikit, lalu dia bisik, anakku Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam inni azbahu. Anakku, aku tengok dalam mimpi aku semalam aku sembelih kamu. Inni ara fil manam inni azbahu. Aku tengok dalam mimpi aku sembelih kamu. Fanzur madza tara. Lalu apa pandangan kamu anakku? Mimpi pula 3 malam tu. Nabi Ismail bila dengar dia begitu, sebut terus pada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya abati, if'al ma tu'mar, satajidni insya-Allah minas sabirin. Wahai bapaku, buatlah apa yang disuruh oleh Allah itu. Kamu akan dapati aku di kalangan hamba Allah yang sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita ni kan kalau ayah kita sebut macam tu, mesti kita sebut, ayah, abang, ingat sikit, mati ni mati.
Sembelih-sembelih ni mati. Bukannya main-main. Dan kalau kita mimpi, jangan kita buat. Ni mimpi ni khusus untuk Nabi Ibrahim AS. Anak sebut ni mukjizat. Allah dah uji. Allah uji kemuncak ujian. Ujian sampai demikian. Dalam hidup, suruh sembelih anak. Ambil, cuma Nabi Ismail bagi tahu, ayah, nak sembelih saya tu boleh, saya nak bagi 3 syarat. Sembelih saya, dalam kitab dia cerita. Yang pertama, pisau tu biar tajam. Jangan pisau ni sembelih dalam keadaan yang tak tajam. Yang kedua, bila nak sembelih saya, paling. Jangan tengok muka saya. Paling tempat lain. Yang tiga, singsingkan seluar tu. Kaki seluar tu singsing, naik ke atas. Nanti terpercik darah. Bila terpercik darah, ibu akan tanya darah siapa. Lalu ayah akan bagi tahu, ni darah Ismail. Yang menyebabkan ibu terasa hati dengan penyembelihan yang berlaku ini. Orang yang pertama yang buat seluar atas dunia ni siapa? Nabi Ibrahim AS. Datang jeans ngaku milik dia. Datang seluar apa dia? Seluar macam-macam gaya nama seluar. Disebut dalam kitab orang yang pertama yang buat seluar atas muka bumi ni siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Dan kita pula pergi bangga dengan yang lain. Pelik kita. Nabi Ibrahim AS contoh. Bila nak sembelih anak saja, berlaku pula gangguan, syaitan ganggu. Ganggu pula. Datang orang tua yang botak kepala, bawa tu nak sembelih Nabi Ismail tu. Orang tua tersebut terus, kamu nak sembelih anak, kamu nak dapat anak dah susah, kemudian nak sembelih pula anak. Logik sikit Ibrahim, logik sikit. Nabi Ibrahim ambil batu, baca Bismillah rajmus syayatin wa hizbuh. Dengan nama Allah saya rejamlah syaitan itu dan segala parti-parti syaitan yang lain. Hizbuh maksudnya parti-parti syaitan. Puak-puak syaitan yang lain ni, aku ni rejam sekali baling. Baling tu, bila baling tersebut, jalan lagi. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, kemudian Jamratul Aqabah. Bila lontar sampai 3 kali, Allah jadikan semua tu untuk saat mana melakukan ibadah haji, dilakukan ibadah yang demikian. Kenapa Allah buat demikian? Allah nak suruh belajar, kita perlu buat pengorbanan. Nak suruh belajar, tak berhenti dengan yang Allah bila betul-betul je ambil saja, nak sembelih saja. Bila nak sembelih, ambil dah pisau, letak dah pisau, betul-betul dia tertengkuk dah. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Lalu Allah kata, bila tengok Nabi Ibrahim nak toreh tu, betul nak toreh tu, Allah tukar Nabi Ismail tu bi dzibhin azim. Dengan kipas yang besar, digantikan saat itu berubah menjadi kipas dan diselamatkan Nabi Ismail AS. Lalu kita diingatkan supaya buat ibadah korban. Kita diingat, tiap-tiap tahun. Orang tanya kena buat tiap-tiap tahun ke Ustaz? Ya, buat tiap-tiap tahun. Sampai bila? Sampai kita mati. Jangan berhenti. Rasulullah SAW sebut terus, man kana lahu sa'ah falam yudahi. Siapa-siapa yang ada kelapangan rezeki, tiba-tiba dia tak buat korban, duit dia ada RM700 untuk buat satu bahagian korban, tiba-tiba dia tak buat ibadah korban, fala yuqarribanna musallan, jangan dia datang dekat dengan masjid kami, kata Rasulullah. Rasulullah SAW halal orang yang ada duit tapi kedekut demikian. Nak gambarkan apa dia? Jangan datang dekat. Dalam hadis yang teruk lagi, Rasulullah sebut terus, man kana lahu sa'ah falam yudahi falyamut in sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Siapa-siapa yang ada kelapangan, dia ada duit cukup untuk dia buat ibadah korban, dia mati pada tahun tersebut, dia tak buat ibadah korban, mati dia macam perangai Yahudi dan juga perangai Kristian. Rasulullah nak sebut tentang bagaimana besarnya saat yang dinamakan dengan waktu mana kita diminta supaya dalam keadaan demikian kuatkan pada kita ni pengorbanan pada kita ini. Korban pada kita. Korban apa kita tanya? Ustaz, nak korban untuk apa? Kenapa kena korban? Saya nak sebut sikit lagi. Sikit lagi. Kenapa kita kena korban? Jawabnya, sepanjang kita hidup atas dunia ni, kita perlukan tenaga. Tenaga. Bila kita masuk dalam kubur, kita nak tenaga juga. Tenaga kita perlukan. Macam mana kita perlukan tenaga?
dalam kubur nanti kita buat korban atas dunia. Korban atas dunia ni menjadikan kita bertenaga dalam kubur ni. Start daripada masuk dalam kubur, start daripada kita masuk dalam kubur saja, maka dalam keadaan demikian kita ni perlu pada kekuatan. Sorang-sorang masuk, sorang-sorang baringkan jenazah kita tu. Bila dibaring jenazah kita hadap muka ke kiblat dia, baru tanah depan muka kita. Baru tanah depan muka kita tu dengar suara bawah telinga kanan kita ni. Selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu sebentar. Orang tutup je lian lahap kita, tutup je lian lahap kita. Bunyi tanah panas yang turun, panas yang turun ni bunyi tan sampai pangah lutut je. Orang ke bumi jenazah kita ni sampai pangah lutut. Berdiri dah dua orang malaikat muka dan nakir, warna depan warna hitam kebiru-biruan, diri di hadapan muka kita, halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita. Lalu tiba-tiba di bawah itu kebanyakan mulut manusia ni akan sebut apa dia? Qala rabbiirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Mereka tanya terus, mereka sebut terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sembang kencang katanya mereka. Nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin bila masuk dalam kubur dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dalam hadis Bara bin Azib, bila masuk saja dalam kubur ni, orang mukmin mereka tanya terus, ma rabbuka tu, tenganga mulut. Nganga mulut ni, pegamang. Nak jawab apa dia? Bila soal lagi, ma rabbuka, kali yang kedua, bunyi gerham ni, kak dengar. Dia gerham. Kali yang tiga tu sebut, ma rabbuka. Dia pun jawab terus, Allah Rabbi. Jawab, Allah Tuhanku. Bila sebut Allah Tuhanku tu, kubur ni terbuka terus. Buka terus. Lapang terus. Semakin besar kubur, berubah menjadi warna hijau yang cantik. Mereka tarik jenazah kita ni, jenazah sandar di dinding kubur. Bila sandar di dinding kubur tu, meluruk ni, kain kapan ni meluruk turun ke bawah. Kita tengok, Allah matilah aku ya Allah. Matilah aku ya Allah. Mereka tanya, hamba Allah. Allah tanya, nak hidup balik tak? Allah suruh tanya, nak hidup balik tak? Jawab terus, tak nak. Tak ada seorang pun ahli syurga yang dia masuk dalam kubur, dia tanya nak hidup balik. Tak ada seorang pun kata nak hidup balik. Rasulullah sebut, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid, dia kata apa dia? Nak? Aku tak sakit, sakaratul maut. Orang mati syahid tu, bila orang lepas tengkuk dia, kena lepasan pedang tu, putus tengkuk dia tu, dia mati syahid, tak rasa langsung. Peluru menembus jasad dia, duk masuk tu, dalam tu badan dia tersebut, dia tak rasa langsung sakit, sakaratul maut. Dia tak rasa. Nabi rasa sakaratul maut. Alim ulama rasa. Yang orang mati syahid tak rasa. Bila tanya saja dalam kubur, nak hidup balik? Nak. Kenapa nak hidup? Dia bertenaga. Kenapa dia bertenaga? Dia telah korbankan nyawa dia untuk Islam. Tenaga dia terjadi kuat. Saya nak sebut tadi tenaga. Tapi ada pun orang mukmin yang lain, dia tanya oleh dia, nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit kematian tu, sakaratul maut tu, terbawa-bawa sampai ke dalam kubur. Para hadirin sekalian, kalau kita nak tenaga kita ni kuat, alim ulama sebut, nak suruh tenaga kita yang akan datang ni kuat, macam mana? Korbankan dia tadi. Korban apa dalam hidup kita? Kita tanya, Ustaz, nak korban apa dalam hidup? Ulama kata ada dua jenis korban. Yang pertama, korban khusus. Korban khusus maksudnya korban dalam saat masa korban ini, 4 hari ini masa korban, yang ni korban khusus. Sehingga kan Rasulullah sebut, tak adalah satu amalan yang digemari di sisi Allah pada hari nahar kecuali ibadah korban, udhiyah yang kamu lakukan itu.
Kalau mana kamu lakukan ibadah korban, belum jatuh darah yang kamu korban tu belum jatuh ke muka bumi, saat tersebut Allah telah ampunkan dosa mereka yang melakukan ibadah korban. Besarnya nilai ibadah korban. Dalam hadis Rasulullah sebut lagi, binatang kamu gemukkan binatang korban kamu. Nanti Rasulullah sebut, bila kamu gemuk, nanti korban yang kamu lakukan ini akan menjadi tunggangan pada kamu. Waktu mana kamu bangun di pada mahsyar, bergerak untuk menuju kepada mahsyar Allah, kamu naik tunggangan yang kamu korbankan ini. Tuan-tuan bangun di Teluk Intan ni, tuan-tuan akan bergerak nak pergi kepada mahsyar. Bermula Baitul Maqdis. Bumi ni jadi sama. Bumi ni macam kulit roti. Warna kulit roti. Bangun di pada mahsyar tu, kemudian gelap pekat. Matahari tak ada, apa tak ada. Waktu tu apa dia yang kita dah naik? Tunggangan yang kita lakukan ibadah korban yang kita buat di atas dunia ini. Ini dipanggil korban khusus. Satu lagi dalam Islam, dia nak suruh kita korban terhadap yang dinamakan dengan korban umum dalam hidup kita. Korban umum ni 3 benda dia kena buat. 3 je yang besar. Alim ulama sebut. Yang pertama, yang disebut dengan korban harta. Untuk mentaati perintah Allah. Korban harta ni jangan berkira-kira dengan Islam. Tuan-tuan jangan simpan harta tuan-tuan. Semakin kita berusia, semakin kita sedekah. Sedekah ni jangan tunggu hari Jumaat. Jangan. Tapi sedekah ni tiap-tiap hari kita sedekah. Sedekah. Pada diri kita ni, kita jaga sedekah kita ni sentiasa bertambah. Sampailah kita dekat nak meninggal dunia, dah tak ada lagi harta kita di dunia. Kita dah tukar kepada nilaian akhirat Allah SWT. Yang ni yang perlu ada pada diri. Kalau tuan-tuan boleh buat yang ni, tuan-tuan beruntung sangat. Jangan kita terperangkap dengan kata-kata orang kita sebelum daripada ni. Orang tanya dia, kamu simpan harta untuk apa? Dia jawab, saya simpan untuk hari tua Ustaz. Dia terperangkap dengan kata-kata dahulu kan. KLSP kan umumkan, simpanan untuk hari tua, katanya KLSP. Kita tanya balik, kenapa kena simpan untuk hari tua? Siapa yang ajar untuk simpan hari tua? Dia jawab, KLSP Ustaz. Sekarang tak tua lagi ke? Kamu nak simpan? Sekarang baru nak tua baru dia jawab. Jangan simpan untuk hari tua. Islam tak pernah ajar simpan untuk bekalan hari tua. Islam ajar apa dia? Simpan untuk bekalan ke syurga Allah SWT. Tukar terus. Tiap-tiap hari, ayah-ayah, ibu-ibu mesti pergi masjid tu. Pergi masjid tiap-tiap hari masuk dalam tahun. Jangan tunggu hari Jumaat, jangan. Harian ni mesti bersedekah harian. Ada hari-hari kita infak. Bila kita tanya untuk apa? Untuk majlis ilmu, untuk nak jemput ustaz-ustaz yang jauh datang, nak hidupkan, panggil orang-orang mengajar Quran di kalangan kita. Harta ni nak suruh kita ni guna untuk kerja-kerja Islam. Tolong sekolah anak yatim, tolong rumah-rumah orang miskin, bantu meningkatkan ekonomi umat Islam dalam perniagaan dan seumpama. Maknanya kita bangunkan kekuatan umat Islam dengan kekuatan harta yang kita bangunkan di kalangan kita ini. Orang kita ni tak, dia simpan harta untuk diri dia. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya pada kita, Ustaz, banyak mana kita kena infak harta benda kita ni? Harta benda kita ni untuk jalan agam. Mengikut alim ulama sebut, kalau yang terbaik ikut bagaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dia buat macam ni. Bila datang jumpa dengan Rasulullah tanya, apa lagi yang ada? Wahai Abu Bakar, tinggal Allah dan juga Rasul. Tinggal Allah dan juga Rasul. Dia bagi untuk Islam. Kita ni kalau Rasulullah tanya, apa lagi yang ada? Peti ais banyak lagi. Makanan banyak lagi. Kita kan, kalau Rasulullah tanya, banyak lagi. Geran tanah, banyak lagi. Kereta, banyak mana yang kita simpan. Kadang-kadang buruk barang-barang yang kita simpan. Kita tak banyak, kita guna untuk Islam. Yang pertama, guna untuk agama ni yang disebut dengan harta. Harta ni jangan penyimpan, tuan. Kita ni, kejap-kejap lagi kita nak umum tentang kutipan untuk majlis ilmu, pembangunan program majlis ilmu. Saya minta supaya tuan-tuan yang AJK yang menggerakkan anak-anak yang siap dengan tabung tu boleh bergerak sekarang. Tuan-tuan bolehlah untuk saling hulur-menghulur pada diri kita ni untuk
untuk tabung pembangunan program majlis ilmu untuk masjid yang digerakkan ini sendiri. Anak-anak kita bergerak tu, tuan-tuan bolehlah pakat-pakat masuk kan. Kebetulan yang dia bergerak tu dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM1, sekeping lagi RM50. Agak-agak mana yang masuk? Biasanya yang RM1 masuk. Yang RM50 kedai tom yam banyak lagi. Kita demikian. Di akhirat nanti kita mula menyesal. Mula di akhirat nanti kita mula, Allah, kenapalah aku jumpa yang RM1. Yang RM50 kita tak jumpa. Jangan. Belajarlah untuk diri kita boleh menyumbang. Bagilah sikit pun tak apa, tapi dia berterusan. Mudawamah. Berterusan dan berterusan. Lebih-lebih lagi lah kalau kita boleh bagi banyak. Yang boleh bagi banyak ni berterusan dalam hidup ni. Yang ni jauh lebih untung dalam kehidupan kita ini. Orang kita dia simpan untuk hari tua. Orang tanya, kenapa simpan untuk hari tua? Nanti kalau dah pencen, nanti nak balik kampung, Ustaz. Dia pun dah pencen balik kampung, buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Waktu mana dia dah tua. Kita rumah besar di waktu mana kita tua. Tak ada guna dah kita. Siap je rumah besar, beli kereta besar pula. Nak masuk rumah baru ni, siap je beli kereta besar, kahwin isteri besar pula ni. Masuk rumah baru. Bila masuk je rumah baru, selang seminggu meninggal dunia. Dah kereta baru dapat balik isteri baru. Isteri baru pula habis je iddah, orang lain masuk minang kahwin pula. Dah dapat balik suami baru. Suami baru pula tentang bawa kereta baru kita. Raun kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni. Kalau dia raun saja tak apa juga. Dia raun tu sakit hati dia. Bila dia raun tu rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah. Jangan tuan-tuan. Pengorbanan dalam Islam dia nak pada harta benda kita. Majlis Islam ni banyak. Saya heran orang Islam kita ni kedekut. Orang Islam kita ni kedekut. Orang kafir pengubah pun. Cuba tengok sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah orang kafir. Sekolah-sekolah orang kafir tu meriah-meriah je semua. Tengok bagaimana tempat ibadat orang kafir tu, semuanya meriah-meriah. Tapi kita tak. Itu orang Islam kita ni sian kadang-kadang kita tengok. Pada diri kita pergi masjid, kadang-kadang masuk tandas, engsel pun tak ada. Engsel masjid pun tak ada. Duduk dalam tandas tu pegang tangan sebelah kali. Pantang orang masuk je dehem tu dia. Nak sebutkan gambaran bagaimana bukan masjid tempat ni lah. Ini masjid tempat lain. Walaupun kena salib pun saya nak sebut. Pengorbanan yang pertama yang mesti ada pada kita yang disebut dengan harta. Yang kedua, korbankan tenaga untuk Islam. Saya jadi pelik kalau tuan-tuan tak ada usrah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada usrah, tuan-tuan dah jadi pelik. Macam mana boleh tak ada usrah? Orang Islam ni dia kena ikat diri dengan usrah. Dia kena ikat diri dia dengan tamrin. Menandakan apa dia? Dia tak buat pengorbanan. Tenaga mesti ada. Bentuk usrah di kalangan ahli qaryah masjid. Di kalangan kita. Bentuk biar fikrah tu sama. Nampak sama di kalangan kita. Punca kita dia jadi pecah di kalangan orang Islam kita ni. Punca kita tak sama dalam pemikiran. Satukan fikrah kita. Wahdatul fikri wa wahdatul amal. Fikrah ni mesti sama. Semua nak masuk syurga Allah. Dan amalan dia akan terbentuk sama pada diri kita. Yang ni mesti digerakkan. Maksudnya apa dia? Korbankan tenaga. Tenaga kita apa dia? Ajar orang tak boleh baca Quran. Kalau ada di kalangan tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya nak sebut pada penduduk Teluk Intan ni, siapa-siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try hati tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Ramai mana orang kita tak lepas menghadap depan Allah. Punca apa dia? Tak boleh baca Quran. Bila tak boleh baca Quran, masuk je dalam kubur, malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh mendekat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh? WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Facebook boleh baca, Quran tak boleh baca.
Punca tak boleh baca Quran ni lah lawan para alim ulama. Punca tak boleh baca Quran ni lah tak kenal jalan agama. Bila kita tak boleh baca Quran, sesat barat dalam hidup. Sesat dalam hidup. Gunakanlah tenaga kita. Tenaga ni kena korban. Jangan habiskan masa kita dengan kita duduk depan televisyen. Habis masa kita membaca Facebook. Habis masa kita main game. Tua-tua main game lagi. Ada orang tua-tua pun main game lagi. Main game dalam handphone ni. Main game apa dia? Main game pula. Bukan game hebat sangat. Candy Crush je. Main game. Di kalangan kita. Habis masa. Allahu Akbar. Jangan demikian. Jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Tuan, saya tak boleh baca Quran, Tuan. Saya tanam saya mati dalam keadaan tak baca Quran. Tolong ajar saya. Tolong bagi tahu. Siapa yang saya boleh tumpang ilmu Al-Quran dengan mereka. Pergi jumpa dengan dia. AJK Masjid umum. Hari Jumaat je umum. Siapa ahli qaryah yang dah boleh baca Quran? Ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Ketemukan di antara yang boleh baca dengan yang tak boleh baca. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kami siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula Al-Quran kan. Jumpakan mereka, sedarakan persaudaraan Islam sebagaimana Ansar dan juga Muhajirin. Ketemukan sama kita. Bagi tahu pada AJK Masjid. Duduk dalam masjid tu, nangis esak-esak. Pegang Quran. Pegang Quran. Ya Allah, aku tak boleh baca, ya Allah. Bagi tahu pada Allah tak boleh baca. Menangis sekarang. Menangis sekarang jauh lebih bernilai daripada menangis seorang-seorang dalam kubur waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Baca. Jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid. Tuan, saya tak boleh baca Quran, Tuan. AJK pula jangan jawab pula. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian. Buat malu company juga. AJK kena boleh baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Bila demikian, kita berlumba di kalangan masyarakat kita. Boleh baca Quran itu satu. Yang tak boleh baca Quran, tolong tambah hafalan Al-Quran. Yang tak boleh baca, tolong hafal Quran. Saya nak sebut pada penulisul intan ni, sebelum kalian menghadap depan Allah, pastikan paling tidak 3 surah dia kalian menghafal Quran. Tambah hafalan 3 surah ni biar ada dalam dada kita. Saat mana orang usung jenazah kita tu, diusung dengan 3 surah ini besar. Surah apa dia? Yang kita kena hafal. Yang pertama, hafal surah yang disebut dengan surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini pengorbanan yang perlu kita buat. Mesti sungguh-sungguh, tak panjang pun. Surah Al-Mulk 30 ayat je. 30 ayat ni kalau kita hafal hari ni, sebulan je kita akan ingat. Satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Sebulan. Dimulai ya tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampailah habis. 30 ayat tu hafal. Sebulan dia buat pertandingan tak apa. Pertandingan di kalangan ahli qaryah hafal 3 surah ni. Setiap tahun siapa yang juara je masjid taja dia pergi buat umrah cara cuma. Bagi hadiah berebut di kalangan dia. Jangan simpan duit masjid. Jangan simpan. Bagi hadiah pada mereka yang jaya. Bagi seorang muslimat, seorang muslim. Dia akan ada perlombaan di kalangan. Yang pertama surah Al-Mulk. Kenapa surah Al-Mulk? Surah Al-Munjiyah wal Muniyah. Surah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur dan akan terhalang daripada azab kubur bila kita masuk dalam kubur di saat mana kita sudah selesai membaca surah Al-Mulk. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang dia nak tidur malam, dia baca surah Al-Mulk, malam tu sampai ajal dia meninggal dunia, malam tersebut dia masuk saja dalam kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat muka dan nakir untuk 30 ayat je. 30 ayat takkan tak boleh hafal. Orang kita ni malas nak hafal. Dia buat alasan, saya tak boleh hafal Ustaz. Kenapa tak boleh hafal? Saya benak dia sebut. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Benak sungguh dia ni. Nak sebutnya malahnya hafal ayat sama je. Inna a'tayna inna anzalna. Kalau solat dengan orang rumah tu,
sampai waladhalin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'taina, ni inna a'taina. Kita pun baca inna a'taina kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata. Ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-ubah dalam hidup. Nak sebutnya, pada kita ni, biar kita ni menghafal yang pertama surah Al-Mulk. Bila kita dah ingat surah Al-Mulk, sambung surah yang kedua. Surah yang kedua, surah Al-Kahfi. Hafal dalam dada kita surah Al-Kahfi. Malam Jumaat surah Al-Kahfi 110 ayat je, tak banyak pun. Nah, sebabnya 110 ayat ni kalau kita nak hafal sungguh-sungguh 3 bulan je pun kita boleh ingat. Ambil dalam 4 bulan 120 hari. Nak sebutnya kita mula hafal apa dia, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ni. Kita mula hafal tiap-tiap hari. Kita pun tak ada kerja lain dah. Dan hidup kita, pejabat pun tak pergi dah. Umur kita pun 60 tahun lebih dah. Nak pergi pejabat pun orang halau balik lah kita. Sebabnya gambaran bagaimana dalam usia kita ni, sementara kita dipanggil menghadap depan Allah, hafalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dalam 110 ayat. Buat perlumbaan tandingan sama juga dekat masjid. Di surah, di masjid kita ni buat tandingan hafal 3 surah. Dah ingat dah surah Al-Kahfi, tak mati lagi. Tak mati lagi. Sambung surah yang 3. Surah yang 3 yang kita kena hafal apa? Surah paling pendek dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah dia panggil. Tak panjang pun, 286 ayat je. Tak panjang pun. Kita hafal surah Al-Baqarah ni 1 ayat 1 hari. Setahun kita akan ingat 1 surah Al-Baqarah. Setahun kan ada 365 hari kan. Dalam keadaan kita disiplinkan. Rasulullah sebut mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Rasulullah sebut demikian. Rumah kita kan biasa kan dengar atap-atap tu bunyi benda yang berlari. Biasa dengar kan guli-guli dalam rumah kita. Biasa dengar orang drill dinding kan. Biasa orang ketuk dinding. Kita kata jiran sebelah tu tak tidur lagi pukul 2 pagi. Tu mesti kali suami isteri tu. Kita sebut demikian. Tak. Bukan jiran sebelah. Habis yang atas rumah ni jiran sebelah juga. Yang atas rumah ni bunyi. Jalan tuk. Oh yang tu musang. Takkanlah tiap-tiap malam musang datang rumah kita. Suka sangat je musang rumah kita. Apa benda yang berlaku? Syaitan dalam rumah tangga kalian. Rasulullah sebut ni tanda-tanda. Kalau tuan-tuan belajar dalam perubatan Islam, tanda-tanda diganggu, rumah kita diganggu, kita mula dengar bunyi-bunyi guli. Mula kita bau hanyir dalam rumah. Kemudian mula dah nak bertengkar benda-benda yang kecil, bertengkar dalam rumah tangga kita. Berkelahi suami isteri, anak-anak jadi hamba dan kosong. Siapa yang ganggu? Syaitan yang ganggu dalam rumah tangga. Macam mana nak halau syaitan? Rasulullah kata baca surah Al-Baqarah. Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Bayangkan dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani ganggu. Dada kita yang ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan masuk. Alim ulama diajar demikian. Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah. Dekat roh kita ni sampai di halqum je. Sampai di halqum ni, syaitan menyamar terus menjadi arwah hayat kita. Syaitan menyamar menjadi arwah hayat. Dia ganggu terus. Orang yang tak ada surah Al-Baqarah, dia ganggu terus. Dia sebut, anakku, ni abah. Abah dahulu membesarkan kamu. Waktu mana kamu nak pergi sekolah dulu, abah yang dukung kamu. Dulu waktu mana kamu sakit dahulu, abah yang balik luka kamu. Kamu waktu mana kamu letih dahulu, kamu penat dahulu, abah yang usung kamu. Semua abah yang buat. Anakku, jangan mati dalam Islam. Matilah bersama dengan abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kemudian kita cuba mengucap. Disebut dalam hadis, kita cuba juga mengucap. Syaitan menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Ni buka ada baju ni, tayangkan buah dada ni. Anakku, susu inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Ni Ummi, ni mama, ni ibu, ni mak yang pernah membesarkan kamu dahulu. Jangan mati dalam Islam.
matilah bersama dengan Umi. Umi mati dalam Kristian. Kalau kamu nak sama, kamu mati dalam Kristian. Para hadis sekalian, syaitan telur intan ni tuan-tuan. Dia tak sebut mati dalam Yahudi. Tuan-tuan tak pernah jumpa orang Yahudi. Syaitan telur intan ni, dia tak sebut matilah dalam Kristian. Tuan-tuan tak rapat pun dengan orang Kristian. Dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu bersama dengan abah ni. Matilah kamu dalam Islam liberal. Matilah kamu dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam Islam sekularis. Matilah kamu dalam Islam pragmatis. Tu dia tak sebut lagi, matilah kamu dalam Islam hadari tu. Dia sebut, anakku, matilah kamu dalam Islam demikian. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah. Ramai orang kita mati dalam keadaan demikian. Satu Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mata kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim. Kenapa? Kerana ramai di kalangan kita mati yang tidak dalam keadaan muslim. Kerana mati itu berubah paling tumit daripada Islam. Satu Islam diajar udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam semua sekali. Nak semua masuk Islam semua sekali, terima Al-Quran. Jangan tolak Al-Quran. Tak pernah lagi sejarah orang lawan Al-Quran dimenang. Dalam hidup sejarah umat manusia ni, dalam hidup atas dunia ni, orang lawan Al-Quran dimenang. Tak ada. Tak pernah. Siapa yang lawan Islam, dia akan kecundang dan dia akan tersungkur kerana melawan Islam ini. Kenapa dia? Kerana bila kita masuk dalam kubur nanti, nasionalis tak boleh tolong kita. Liberalis tak boleh tolong kita. Bila masuk dalam kubur nanti, Syiah tak boleh tolong kita. Yahudi tak boleh tolong kita. Kristian tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita bila masuk dalam kubur hanyalah Islam. Islam dia boleh tolong kita. Tiba-tiba pelik kan, kita orang Islam, kita tak terima Islam. Benda apa yang kita tak terima? Tolak Quran. Orang kita tanda dia tolak Quran apa dia? Dia tak nak baca Al-Quran. Tanda dia tolak Al-Quran apa dia? Dalam hidup dia, dia tak nak hafal Quran. Tanda dia tolak Al-Quran, dia tak guna pun Al-Quran dalam perjalanan hidup. Kalau orang cerita sikit, Al-Quran ajar kita macam ni. Dia ajar apa dia? Sikit-sikit Quran. Sikit-sikit Quran. Dia kata, tu Pak Lepas itu penunggang agama dia tu dia. Macam-macam gaya istilah yang mereka gunakan. Nak sebut gambaran bagaimana mereka menghina agama yang mereka anuti itu sendiri. Ini nak sebut gambaran bagaimana Islam diajar dalam hidup kita ni, korbankan masa kita. Korbankan tenaga kita. Tenaga kita korbankan untuk apa dia? Memahami Al-Quran. Ada yang jawab, Ustaz, saya memang tak boleh Ustaz menghafal Quran. Saya tak boleh Ustaz. Saya ni menghafal Quran tak jumpa-jumpa sudah ni. Menghafal kuliah ayat al-kafirun kan? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattum wala antum. Bila dah habis? Saya tak boleh Ustaz. Memang tak jumpa. Saya menghafal memang saya tak ingat. Nak sebut lakum dinukum waliyadin ya. Yang hujung tak jumpa. Gambaran ada baca surah lain, habis surah lain. Di kalangan kita demikian. Kalau tak boleh juga, tak boleh. Menghafal pun tak boleh. Baca pun tak boleh. Kamu salin balik Al-Quran. Sebelum mati, salin Quran. Jangan beralasan. Saya nak cabar sikit ni, orang yang tak boleh baca Quran. Jangan beralasan. Di kalangan kita, kalau tak boleh baca Quran, salin, tekak balik Al-Quran. Biar ada sebuah Al-Quran yang kamu tulis. Tangan kamu cacat ke? Yang kamu tak boleh tulis tersebut. Kenapa kena salin balik Quran? Ada orang jawab, Ustaz nak salin Quran, tak dibuat orang ni Ustaz. Dia sebut demikian. Kamu cacat ke? Dah kamu tak boleh baca, kamu salin. Kamu salin balik Al-Quran. Kamu tengok orang lain yang boleh baca, Syekh salin Quran. Kan ada Syekh Toha yang salin balik Quran ni, yang dekat Madinah tu, dia tulis balik Al-Quran 3 tahun baru habis 30 juzuk Al-Quran. Kita pun tak kisahlah. Yang pentingnya salin balik. Kenapa salin balik?
Kerana dosa kita ni biasa kita buat dua. Satu dosa mulut, satu lagi dosa jari. Akhir-akhir ni kita buat. Dosa mulut ni tak boleh tahan. Mencabut, memaki, lagi tua, lagi bercakap tentang dunia. Lagi berusia, lagi hidup ni nak pada dunia. Sibuk tanya orang, siapa juara Gegar Waganza? Sibuk tanya, mana menang Perak dengan Johor? Mana sibuk tanya dalam hidup dia, sibuk tanya urusan dunia. Dah lah, umur kita dah berusia kan, dalam hidup, panggil anak-anak kita balik. Mai, balik. Kenapa balik? Abah nak tanya sikit. Abah ni kalau abah meninggal dunia, kamu nak ke bumi jenazah abah di mana? Kubur mana? Kamu nak kebumikan jenazah abah? Siapa yang nak mandikan jenazah abah? Siapa yang nak kapankan jenazah abah? Tanya anak-anak kita. Biar masing-masing angkat tangan. Saya bang, saya akan mandikan jenazah abah. Siapa yang nak duduk atas kubur kita? Malam yang pertama, di malam pertama kita berada di barzah. Siapa yang nak duduk atas kubur kita? Malam yang kedua, kita berada di dalam barzah. Biar nak kita tanya, malam bang, malam tak sanggup. Kalau siang sanggup sikit. Malam ni kena bunyi duduk dalam tu. Jenuh dia sebut demikian. Nak sebutnya, kenapa malam? Kita tanya, biar nak kita tanya kenapa malam. Biar kita boleh jawab. Malam ni kerana saat-saat tersebut, saat yang disoal, yang ditengking berterusan di saat. Ini dipanggil pengorbanan dalam hidup kita. Korban yang kedua, tenaga. Saya nak masukkan. Dan korban yang ketiga, bagi kita ni untuk dapatkan kerajaan Allah, pastikan korban yang namakan dengan masa. Nyawa. Saya sebut dah tadi, yang disebut dengan harta, kemudian tenaga, kemudian nyawa. Korbankan untuk Islam. Habis pada diri kita. Masa, tenaga dan nyawa ni mesti kita gunakan untuk Islam. Sehingga kan Allah sebut, Inna Allah ashtara minal mu'minin bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah SWT sebut, sesungguhnya Allah nak beli, kamu jual beli dengan aku. Kamu tolong jual. Kamu apa dia? Amwalihim, harta benda kamu. Wa anfusihim, nyawa kamu. Bi anna lahumul jannah. Aku nak tukar semua benda tersebut dengan syurga Allah dalam hidup kamu. Saya harap mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Saat mana kita menghadap depan Allah, kita akan tersenyum. Kita akan seronok kata, wah hati aku hidup. Sekejap je aku hidup. Tapi aku ditunjukkan tempat dalam syurga Allah. Biar puas hati kita. Jangan kita nampak dunia ni. Kerana dunia ni, macam mana pun kita dapat, kita akan tinggal dunia. Akhirat, macam mana pun kita cuba jauh, kita akan kena pergi ke akhirat Allah. Bila kita kena pergi ke akhirat Allah, lakukanlah pengorbanan dalam hidup kita ni. Jangan kita banyak menghabiskan masa kita. Yang menyebabkan di antara benda masa kita ni, yang jadi kita tak korban ni, jadi buruk qarin kita. Buruk amalan kita. Qarin ni tuan-tuan tahu, qarin. Biasa kita disebut qarin ni. Qarin ni datang daripada mana? Amalan. Allah jadikan qarin tu amalan kita. Bila kita mati, kedengaran suara kita dalam rumah kita. Baca Quran. Dengar suara tu apa dia? Amalan kita. Qarin kita yang masih lagi hidup. Allah teruskan hidup. 2-3 hari lepas besok, seminggu lepas itu, dia akan mati bersama dengan kematian kita. Kadang-kadang kita dah meninggal dunia, dengar suara karaoke dalam rumah. Maknanya rajin karaoke lagi. Hidup ni melaung je dalam rumah, tak rajin baca Al-Quran kan. Biar kita ni, qarin kita ni qarin yang salih. Sehingga kan terdengar-dengar amalan-amalan salih kita. Setelah mana kematian kita diingati dalam doa-doa sahabat kita, kemudian dipanjangkan dalam keturunan kita berterusan kerana pengorbanan yang kita lakukan waktu mana kita hidup di dunia ini. Saya rasa sekali indah dalam pertemuan sejam lebih dah saya cakap ini. Saya tengok tuan-tuan dah betul-betul dalam belakang 7 kali dah saya kira. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Dan kalau panjang sikit lagi pun, tuan-tuan akan menyebabkan pada diri kita tak ingat apa-apa dah. Guru saya dia sebut, kanak-kanak boleh belajar setengah jam je. Lepas setengah jam, dia tak ingat apa-apa dah yang dia ajar. Orang tua boleh belajar sejam je. Lepas sejam, dia nampak karipak, nampak TO, nampak segala-galanya. Dia tak berapa nampak dah apa yang disebut ini.
Terima kasih di atas jemputan dan terima kasih di atas kesediaan malam yang baik ini kita dapat berkumpul di tempat restoran ini. Sebagaimana kita disebut oleh Ustaz Nazir kita sebentar tadi, mengurusi sebut mudah-mudahan tempat ini tempat yang diberkati dan Allah jadikan restoran ini bertambah rezeki yang Allah jadikan untuk mereka yang telah sediakan tempat yang baik pada kita semua. Kita menumpang sama kebaikan-kebaikan ini. Dan saya harap supaya lepas pada ini ramai lagi para dermawan yang boleh buat macam sebagaimana ditunjukkan oleh Tuan pada restoran kita ini. Banyak lagi kita boleh buat kerja untuk kerja Islam ini. Manfaatkan semua. Rumah tangga kita tersebut jangan simpan saja. Ajak jemput orang, buat jamuan makan dalam keluarga kita. Kemudian tenaga kita ni jangan kita simpan, jangan. Bila orang buat ibadah korban, pergilah tolong bantu sama untuk bantu orang buat korban. Jangan mengharapkan dapat daging korban. Jangan pula kita pergi, tiba-tiba orang tak bagi, kita balik muncung terus. Kita mula sebut taubat lahum. Tahun depan taubat aku tak datang. Kita mula tak nak tolong dan sebagainya. Mari kita pakat-pakat tolong dalam kerja-kerja agama. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan. Tolong untuk memasukkan orang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, kat luar nanti tuan-tuan ada satu kitab yang saya karang. Kitab persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, kita nak buat apa dia? Kitab ni penting sangat. Saya karang kitab ni sebelum pilihan raya baru ni. Bila dah pilihan raya, saya tak sempat nak mengajar dalam radio IK. Ditahan, tak nak bagi. Kerajaan baru tak bagi dah. Tak bagi kerana mereka takut mati. Saya biasa cerita bab mati. Bahkan Ustaz ni bahaya. Kalau cerita-cerita mati, meresahkan orang ramai. Dan ada seorang Datuk Seri yang saman saya. Saman kerana cerita bab mati. Ustaz ni, dia kata Ustaz ni meresahkan orang ramai. Sebut bab cerita mengenai akhirat, cerita mengenai azab kubur ni bahaya. Ada juga orang bingung-bingung kan. Tak sebutnya. Macam-macam gaya orang di kalangan ni. Walaupun sekalipun kitab ni, saya karang kitab ni, dalam kitab ni pada muka surat 47 Quran sekian, ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah. Rasulullah sebut, Abu Hurairah, nak tak pada diri kamu, kalau sekiranya aku ajar pada kamu tahu kamu ada penyakit, kamu baca doa ni. Lepas tu, betulan lepas pada itu kamu meninggal dunia. Meninggal dunia je tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam api neraka. Katanya Abu Hurairah, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah pun ajar doa. Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat sampai pada guru saya. Waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu, guru saya dia sebut baca doa ni. Dia baca, kami ikut. Habis dia baca doa ni, dia sebut, aku ijazahkan doa ini pada kalian semua. Kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca doa ni. Tuan-tuan ikut doa yang saya baca. Ikut. Lepas pada itu, hujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Tuan-tuan jawab, kami terimalah doa ini. Boleh ijazah ni kita harap supaya kita bersambunglah sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita belajar. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun. La yamut. Wa subhanallah. Rabbil ibad. Wal bilad. Walhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya Rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litaqbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta aw
awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, kitab ni saya karang kerana saya sebelum daripada ni saya karang satu lagi kitab dalam bulan Ramadan baru ni. Kitab Ud'uni, berdoalah kamu padaku. Dalam kitab ni saya huraikan macam mana nak suruh doa kita dimustajab di sisi Allah. Kemudian dalam kitab ni juga saya kumpulkan doa-doa dalam Al-Quran. Start daripada surah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Maknanya dalam setiap surah tu ada doa-doa. Kecuali doa-doa daripada surah kecil lah. Surah-surah yang kecil tu tak semua. Tapi nak sebutnya setiap juzuk ni ada doa-doa daripada Al-Quran. Tuan-tuan baca, tuan-tuan hafal doa ni. Dia ada doa kita pohon pada Allah supaya limpahkan kasih sayang pada kedua ibu bapa kita. Doa supaya kita dapat zuriat, ambah zuriat kita. Doa supaya kita ni kitanya diselamatkan oleh Allah daripada kejahatan orang yang kena zalim. Semua surah ni dia ada surah Al-Mu'minun ada doa. Dalam surah Al-A'raf ada doa. Semua doa-doa ni kita kumpulkan, tuan-tuan hafal doa ni dan buat amalan dalam kehidupan seharian kita. Ini mudah-mudahan demikian. Saya karang kitab ni tuan-tuan oleh kerana saya bangunkan sekolah tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangunkan. Pelajar-pelajar ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka belajar. Seorang tu kita tanggung 3,500 seorang untuk membiayai mereka belajar ini sendiri. Macam mana saya tanggung ini sendiri? Macam saya bangunkan di Pahang, saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Pulau Langkawi, satu lagi saya bangunkan di Shah Alam. Kemudian sekarang saya sedang baru nak mulakan di Terengganu pula. Satu lagi, kemudian satu lagi di selatan Thailand. Selatan Thailand tu asalnya saya pergi ke selatan Thailand. Saya jumpa anak-anak kecil. Bila saya ceramah ada anak kecil ni, saya tanya, anak-anak mana nampak cantik, seiras? Mereka jawab, ni anak-anak yatim Ustaz. Papa mereka ditembak mati, ibu mereka ditembak mati, anak yatim piatu. Saya kata, berapa ramai ada? Dia sebut 22 orang. Lalu saya kata, kita buat sekolah. Untuk mereka ni kita tanggung. Mereka belajar sekolah. Asal 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar yang menghafal Quran ini sendiri. Saya tiap-tiap bulan, saya dengan sahabat-sahabat hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka ini. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Anak-anak yatim ni, mereka bela lebah. Lebah tersebut letak di bawah pokok mata kucing. Lebah ni bergerak, lari, cari yang disebut dengan yang dinamakan dengan cari debunga ni. Bila cari debunga tersebut, ambil bateri, nak suruh berhenti tu. Dan mereka yang anak yatim ni ambil balik lebah tersebut, hasilkan madu 3 hari sekali dapat madu. Madu ni mereka ambil, mereka letak depan mereka baca doa. Bangun tahajud malam, mereka berdoa. Bangun tu sujud pada Allah, mereka berdoa. Dan madu tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu ada. Orang Melayu kita ni kuat sangat ilmu sihir kan. Sihir menyihir di kalangan kita. Orang kita sihir. Kita pula bila kena sihir, kita tak tahu nak buat macam mana. Kita pergi report pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir. Nak sebutnya tak ada undang-undang di negara kita ni sendiri. Saya biasa guna demikian. Saya buatkan perubatan Islam. Saya pernah ada yang kena kencing manis teruk, saya masukkan bentuk kapsul, dia buat amalan, makan dalam kapsul minyak zaitun, habatus sauda dan madu, kita baca ayat ruqyah. Turun kadar gula dalam darah dia. Alhamdulillah. Kemudian ada yang saya pernah kena batu karang, saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Itulah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu. Jadikan amalan dalam hidup kita ni makan madu. Dalam kehidupan kita. Kerana kita dah lama dah biasa minum air teh, minum air Nescafe, kita minum air macam tu. Kita tak minum air yang Rasulullah kata, kalau kamu nak rasa air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah.
Bila kita minum air madu yang disejukkan, Allah nikmat yang tak terkata, sedapnya. Allah jadikan demikian. Saya gunakan ni untuk perubatan Islam dah. Satu lagi, saya bangunkan di Shah Alam tu, perubatan Islam. Yang datang mengadu tu, orang-orang datang mengadu, mimpi air banyak, mimpi menyusu bayi, mimpi yang gigi ni bunyi, malam-malam bunyi, kak gigi. Lepas tu sakit sendi-sendi. Apa benda yang berlaku? Gangguan saka yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita. Orang kita ni ramai kena saka, gangguan saka. Kita ni kena gangguan saka masalah tu. Tapi kalau kena gangguan pusaka tak masalah-masalah. Panggil gitu. Gangguan saka ni badan bang, tubuh badan kita pun jadi pelik, berkelahi suami isteri. Ramai di kalangan kita benda demikian. Saya buat macam mana? Saya campur minyak zaitun, habatus sauda, saya buat krim. Buat krim gini. Tuan-tuan ambil krim ni, nanti tuan-tuan dapat, tuan-tuan sapu kat belakang. Kat sendi-sendi. Jangan sapu banyak. Sikit-sikit je. Sapu setiap malam. Lepas tu selawat pada Rasulullah. Mudah-mudahan keluar gangguan tadi sedikit demi sedikit pada tubuh badan kita. Cuba buatlah amalan demikian. Ni dengan tujuan untuk kita dapat manfaat pada diri kita dan orang kita. Selawat pada Rasulullah. Baca doa banyak-banyak. Sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Buat amalan-amalan demikian. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, saya nak sebut, saya bercadang nak pergi buat haji. Nak buat haji. Saya pada 3 hari bulan 8 ataupun 4 hari bulan 8 nanti. Lebih kurang sebulan daripada sekarang. Ada jemaah yang rasa nak buat haji, tapi dia tak dipanggil oleh haji daripada tabung haji per tahun. Tapi dia rasa nak pergi sangat. Tuan-tuan ambil pamphlet kat belakang nanti, tuan-tuan berhubung. Kerana ada lagi kota yang saya dapat. Ada lebih kurang 20 lagi kota yang kekosongan. Siapa yang nak pergi buat haji itu pada tahun ni, kalau kita sempat dalam 2 minggu ni, kita selesaikan urusan itu. Dalam masa sebulan, insya-Allah kita boleh berlepas lah dengan cara yang baik. Saya dapat lebih kurang 65 kota haji yang dapat saya, dah 40 lebih dah yang berdaftar, tinggal 20 lagi yang kekosongan tadi. Jemaah boleh dapatkan kat belakang nantilah. Buat amalan, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dzunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.